Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih sidang penonton ya. Masih lagi bersama dengan channel seadanya. Baiklah, pada malam ni kita akan review buku Cahaya Mata Melayu Warisan Ayahanda dan Bonda Adam dan Hawa, Kajian Bahasa Ketuhanan. Bagi sidang penonton yang telah order atau pre-order, saya mohon maaf di atas kelewatan di dalam menghasilkan naskah karya bangsa Melayu warisan yang amat agung. Jadi di dalam kita berjuang untuk mengembalikan ingatan sebuah keluarga yang besar ni, maka saya zahirkanlah buku saya ini. Jadi insya-Allah besok hari Rabu, bagi yang telah order, saya maklum semula akan dihantar berkuat kuasa esok melalui pos laju. Jadi pada malam ni kita akan review review Kajian Bahasa Ketuhanan Cahaya Mata Melayu. Jadi di dalam kita menyorot sebuah kisah, di dalam kita nak bertemu dengan titik temu sebuah keluarga yang besar, yang mempunyai sejarah yang amat langka purba. Semuanya bermula dengan ayahanda Adam, Bonda Hawa, dan anak-anak Adam dan Hawa sehinggalah pada kita pada hari ini, di dalam sebuah rahsia yang amat besar dan langka. Lantas keluarga Melayu, ayah, bonda, anak yang saleh. Jadi bagi memulakan sidang pertama, kita bedah siasat buku saya ni. Harga dia RM50 termasuk pos. Jadi kandungan buku ni, Cahaya Mata Melayu, sebuah kata kunci bahasa asal. Bedah siasat kata kunci cahaya mata, anak-anak cahaya mata Melayu. Melayu itu bermula dengan cahaya. Cahaya di dalam kefahaman dunia moden. Kenapa Melayu perlu faham rahsia cahaya? Teras kewujudan keluarga Melayu. Keluarga Melayu, rahsia nama dan suara. Rumah tangga Melayu, tangga itu apa? Kediaman tempat tinggal Melayu. Melayu itu bukan pendiam. Melayu itu bercahaya bersama dengan cahaya. Rumah Melayu terapung, buaian, pinggan mangkuk seramik ketuhanan. Sepersalinan naga sostu dalam kurungan. Kisah musuhnya keluarga Melayu dan Adam. Buah-buahan dusun alam Melayu. Sebuah sepuhun sejati, Tursina dan lembah tua. Bezanya cahaya dan api. Azazil, syaitan atau yang mana musuh keluarga Adam? Siapa sebenarnya musuh cahaya mata Melayu? Siapakah yang ikhlas? Sepintas lalu dunia masa hadapan. Cahaya awal, cah awal awal awe. Naskah bonda, konflik nama dan masa, perang perebutan dan menyesatkan cahaya mata. Jadi bagi sidang awal pada malam ni, ni cover depan dia, belakang dia, cover dia kembali ke kampung halaman, warisan asa muasalmu. Jadi bagi membicarakan keluarga Melayu, ayahanda, bonda dan anak-anak yang soleh, pada malam ini saya nak mulakan dengan dikatakan prakata. Jadi dalam prakata orang Melayu ni, biasa kita dengar hamba sahaya. Sebenarnya kalau kita perhalusi, ianya adalah hamba sa ayah. Satu ayah yang tunggal, iaitu hamba sahaya, sa ayah. Orangnya Melayu mengiktiraf ayahanda yang pertama. Kita ada budi bahasa, budi pekerti yang mulia. Jadi di dalam kita nak mencari sebuah definisi kosmologi dan filosofi Melayu, sebagai anak kita tidak boleh lari daripada gelanggangnya anak yang soleh, sa'alih kalih berpindah. Jadi di dalam titian sejarah mana-mana agama di muka bumi, yang menjadi titik pangkal dan hujung pangkal kepada keluarga Adam adalah kedudukannya anak-anak yang soleh.
yang berbakti kepada kedua ibu bapa. Nampak? Kedua ibu bapa. Bermaaf-maafan kepada keduanya, kekal dan berkumandang di dalam lagu hari raya. Kedua ayahanda dan bonda Melayu kita iktiraf, iaitu kedua ayahanda kita. Ayahanda yang pertama, ayahanda dan bonda kita yang sekarang. Ayahanda bonda kedua yang kita maksudkan adalah ayahanda dan bonda yang pertama. Bukankah indah budi bahasa orang Melayu? Berbakti, bersama dengan bonda dan ayah di dalam hati, jiwa dan nurani seorang Melayu. Berayah, berawa. Apakah yang kita bawa pada hari ini? Awa dikatakan nama Hawa. Nama Ish kat depan tu telah di-generate. Syurga di telapak kaki ibu. Apa maksud dan definisi telapak kaki ibu? Di dalam rahsianya sebuah kisah kehidupan di muka bumi pada malam ni, sebagai pembuka kata kepada buku ini dan kandungan yang telah saya bacakan tadi. Kita orang Melayu menggelar keluarga kita sebagai keluarga. Kita berkeluarga, kita ada ayah, ibu dan anak. Tak ada anak, kita hanyalah pasangan. Jadi, sebagai anak anda, di dalam sepuhun, serumpun, sekeluarga, satu yang keluar daripada ga, iaitu syurga. Rahsianya keluarga Melayu ni amat hebat, tuan-tuan. Amat, dia katakan, menggemparkan dunia. Selingan, saya, orang kata apa, lah ni umur saya 54 tahun. Saya lahir pada tahun 1970. 53 tahun dahulu, daripada seorang anak kecil, saya membesar. Dibesarkan di dalam bahasa ibunda. Itu sebab kita kata bahasa ni bahasa ibunda, bahasa mak. Bawa, apa yang kita bawa, siapa yang membawa kita, bukan membawang. Jadi, di dalam, saya buka mic, di dalam kita nak bercerita pada hari ini akan naskah saya ni, 159 muka surat. Kita dapati satu benda yang tak masuk akal. Terlalu banyak perkara yang kita terlepas pandang. Kita terlepas pandang bahasa kebanjiran yang isa di dalam bahasa tu. Baha dan Isa. Hamim wal kitabil mubin. Tu cerita kalamullah, Quran yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi di dalam saya nak mengeluarkan buku naskah Cahaya Mata Melayu, Rahsia Warisan Adam dan Hawa. Di dalam sebuah penceritaannya tadi, kita pergi kepada PDF kandungan buku. Jadi, Cahaya Mata Melayu, sebuah kata kunci bahasa asal Adam, sebuah rahsia warisan ketuhanan. Kita orang Melayu terlepas pandang, dilupakan, dirasuk, terlupa. Kita menzahirkan yang dikatakan cahaya mata. Jadi keluarga Melayu adalah cahaya mata kepada bonda Melayu. Apa maksud cahaya? Jadi saya bacakan pembuka bicara. Cahaya mata sebuah kalimah, nama serta gelaran sakral. Sebenarnya di dalam sebuah misteri terbesar wujudnya realiti serta kedudukannya manusia atau insan ini, anak-anak bangsa Melayu kini mengambil mudah tak pandang
akan nilai serta maksud rahsia besar warisan bonda pertiwi ini dan leluhur kita. Andai kita melupakan dan membutakan mata, malah menghina dan menyatakan bahasa ibunda kita ini, bahasa bonda kita ini, tiada nilainya, maksud serta pengertian yang sebenarnya, maka di sinilah kita menjadi insan yang lupa diri serta bakal terhina dan menjadi hina di kehidupan kita pada hari ini dan mendatang. Bila kita lupa kita ada ruhullah, ruh dan nur Muhammad itu adalah cahaya, maka kita menjadi api angin air tanah. Kita menjadi orang yang hilang hala tuju dan juga titik mula. Kenal diri, kenal Tuhan, kenal yang maha mencipta, kenal asal-usul wujudnya kita dan kenapa kita ada di dunia ini. Bila warisan Melayu dan leluhur kita tidak pernah derhaka, khianat, meninggalkan definasi maksudnya anak atau cahaya mata, sama seperti definasinya Adam dan Hawa, maka kita akan terselamat. Tetapi di akhir zaman, duka cita, ibu tidak mengenal anak, ayah tidak mengenal anak, anak tidak mengenal ayah dan ibu. Konsep teras kepada manusia telah ditinggalkan. Sebuah kebenaran yang tiada dapat kita dustakan, sama ada selaku ibu bapa, anak atau cucu kepada sebuah keluarga yang dinamakan Melayu dan manusia ini. Melayu adalah bangsa kita, warisan dan sebuah kosmologi atau gelanggang, dan bukan yang merujuk gelanggang termasuk telapak kepada kulit atau secebis benih. Bangsa dan sama seperti yang lainnya, Melayu itu merujuk dan sentiasa kembali kepada intipati teras, esen, serat, jiwa atau sebuah tali temali kewujudannya yang berpaksikan kepada keilmuan ayah dan bonda yang pertama. Andai kita lihat kata kunci bangsa Melayu bersama, angsa angkasa, angka satu, sa tadi, bersama turutan dunia yang besar dan amat luas, sebesar seluruh angkasa dan akhirnya ianya menjadi satu sa, angsa. Jadi bangsa Melayu, sebelum kita kata bangsa Melayu, kita sebut bangsa Melayu, ras Melayu. Dalam bahasa bangsa Melayu ni, bahasa Esa ada asa, sa ada dalam bangsa. Rahsia Melayu akan saya sembang dalam buku ni peringkat akhir. Ini akan saya kupas semula di dalam usainya pembukaan realiti cahaya menurut fizik dan kuantum yang membentuk teras kepada dunia sains dan dunia teknologi yang kita gunakan dan kecapi di kala ini, iaitu hukum, undang-undang, peranti serta architecture atau teras kepada itu foundational block atau tata cara alam ini bergerak dan bagaimana kita boleh mengolah daya-daya yang wujud di alam beralam ini daripada seseni, seatom mikro halus yang akhirnya menjadi bentuk tenaga serta olah daya alam besar kita sehinggalah yang terbesar di dalam galaksi dan sebagainya ini. Melayu ini mengenal dunia gaib dan alam halus serta seni. Alam gaib bukanlah sangkan atau kajian dan sembang kari warisan Melayu ini. Ianya adalah mengenal dengan sebenar-benar kenal, tahu sebenar-benar tahu, dan telah diguna pakai menjadi pakaiannya sebuah bangsa yang agung ini. Maka kata kunci bangsa sebelum Melayu itu sendiri ada kosmologi, takrif serta dimensi serta definisi yang lebih besar. Andai kita ada jiwa Melayu serta memahami bahasa ibu kita, ibunda kita, itulah bahasa Melayu, bahasa Hawa dan Adam, yang mewarisi kekuasaan dan kefahaman akan dunia yang diserahkan kepada keluarga Adam dan Hawa. Maka tegang dan jelas yang nyata, tuan-tuan, andai kita pembaca Melayu, kita pasti akan memahami spektrum serta keluasannya dimensi bahasa ibu tua kita. Maka di dalam dimensi serta keluasan atau perspektif bahasa Melayu ini,
kita Melayu memberikan gelaran. Makhluk yang bakal zahir daripada rahim ibunya bonda Melayu kita ini adalah cahaya mata kepada ayah dan bonda Melayu. Bayi atau anak yang zahir sebelum menjadi dewasa, dewa asal, adalah dirujuk sebagai cahaya mata ayah, ibu Melayu, warisan Adam Hawa atau pasangan yang pertama ini. Jadi kenapa nama cahaya mata ni wujud di dalam sebuah keluarga Melayu? Pastinya ianya mempunyai sebuah legasi serta kesinambungan kepada sebuah nama warisan manusia atau insan yang pertama. Adakah nama cahaya mata ini sembang kari tiba-tiba muncul dibagi tanpa SOP? Cahaya mata ini cocok dan sesuai dengan legasi manusia pertama dan pasangan yang berasal daripada syurga atau ga itu. Syurga, keluarga yang keluar daripada ga. Akibat sejarah, bangsa Melayu telah dilenyapkan dan dipadamkan serta dilupuskan oleh mereka yang memegang kuasa dan berkomplot terhadap ketuhanan serta hak keluarga Adam dan Hawa. Malah mereka mahu kita melupakan akan asal-usul ketuhanannya kita. Maka terang dan jelaslah kita telah berada di akhir zaman dan kepimpinan kita telah melupuskan dan mahu menutup tu kafir tuan-tuan, mengkafirkan kita, menutupkan kita, melindungkan kita daripada warisan ketuhanan, sejarahnya ketuhanan, serta mengatakan kita adalah manusia dan bukan cahaya. Takrif serta pengertiannya kemanusiaannya di dalam bahasa Melayu, kejiwaan Melayu, adat istiadat dan budaya cahaya Melayu. Inilah sebenarnya harta dan permata mengalahkan perak, emas dan khazanah muka bumi di tanah Melayu. Tetapi Mak Saleh panggil kita apa? Semenanjung cahaya dah ditukar. Yang dikatakan dahulunya di dalam bahasa Greco-Roman Chersonis, iaitu sun anak, Cah adalah cahaya. Kota Adam, the city of light, mempunyai berbagai lokasi antaranya di kawasan Segenting Kera, Opir, the mountain of Solomon, Mount Melaya yang sebenarnya adalah puncak Adam. Ni baru muka surat ke-9 tuan-tuan. Kita akan bersambung tuan-tuan pada sidang berikutnya di dalam mengupas buku Cahaya Mata Melayu. Jadi saya telah mengeluarkan banyak buku naskah, daripada kosmologi, kitab ketuhanan, ulit mayang sejati, rahsia sepesalinan orang Melayu, Anunnaki, perang nuklear di Jerai, Isa Ruhullah, dan bakal keluar Musa Kalamullah di wilayah Melayu. Andai kita gagal memahami konsepnya keluarga Melayu kita, maka kita telah menutup, kita telah mengkafirkan dalam bahasa yang amat keras ketuhanan yang Esa, warisannya Adam dan Hawa. Bila kita tidak memandang anak kita selaku cahaya, kita ibu-ibu gagal mengiktiraf anak-anak Melayu adalah cahaya mata ketuhanan. Apa nak jadi? Maka di situlah berlakunya dan wujudnya berbagai permasalahan. Kena rasuk dengan jila, kena sihir lah. Mana mungkin cahaya ketuhanan dipalitkan dengan kegelapan atau api nar dan hasutan tadi. Kita bakal bersambung tuan-tuan yang dimuliakan. Sekali lagi makluman, buku hanya akan dihantar besok. Harga RM50 termasuk pos. Bagi yang telah order, itu pre-order, saya mohon ampun dan maaf berlaku kelewatan daripada berbagai segi. Dan insya-Allah penantian ini menjadi sebuah penantian yang bermakna bagi diri saya, bagi keluarga Melayu, bagi bangsa Melayu ketika dunia kita sedang berantakan. Kita bakal bersambung tuan-tuan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.